Antara paparan menarik hari ini, isu kewarganegaraan kanak-kanak terbiar dibincangkan. Tok Mat Hassan mahu ahli UMNO undi DAP. Siapakah walat UMNO yang dimaksudkan Syahidat? Kerusi Marang akan dikosongkan. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Azman Adam berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memantau dakwaan aktiviti penipuan menukar kampit beras tempatan kepada kampit beras import untuk mengaut keuntungan lebih. Beliau berkata isu itu sebenarnya di bawah bidang kuasa KPKM, namun sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas bidang kepenggunaan, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terbabit. Katanya, setakat ini kami belum menerima apa-apa aduan atau laporan rasmi dari mana-mana pihak, khususnya pengguna. Namun itu tidak menghalang kementerian menjalankan pemantauan segera. Sebelum ini, media melaporkan terdapat segelintir pemborong beras didakwa cuba memanipulasi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan dengan menukar kampit beras tempatan kepada kampit beras import. Taktik itu dipercayai dilakukan kerana harga beras import tidak dikawal kerajaan. Sebaliknya hanya diapungkan manakala harga beras tempatan ditetapkan pada RM26 untuk beg 10 kg. Susulan itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu mengarahkan Badan Sila Beras dan Padi meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati terbabit dalam penipuan kampit beras. Katanya jika didapati ada kesalahan, pihaknya akan mengambil tindakan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Mengulas lanjut, Azman meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai isu itu tidak menyebarkannya ke media sosial. Sebaliknya membuat laporan rasmi terlebih dahulu kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, satu sesi perjumpaan membabitkan badan bukan kerajaan bersama Kementerian Dalam Negeri berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan oleh KDM membabitkan isu kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbiar akan diadakan dalam waktu terdekat. Beliau memaklumkan bahawa perkara itu dinyatakan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada beliau pagi tadi selaku kementerian yang bertanggungjawab menjaga kebajikan golongan itu. Beliau berkata perbincangan berkenaan terutama Seksyen 1/E iaitu bagi kedudukan kanak-kanak terpinggir atau terbuang sangat penting sekaligus dapat memberi perlindungan sewajarnya kepada mereka. Kebetulan baru tadi saya bercakap dengan Menteri KDN sebab saya banyak menerima respon daripada pihak NGO untuk oleh kerana saya menjaga bahagian kanak-kanak maka diminta untuk membantu dalam hal ini, membantu dari segi memberi protection lah kepada kanak-kanak dan supaya terutama sekali kepada artikel Seksyen 1/E itu yang menjadikan kegusaran mereka. Dalam pada itu, Nancy berkata setakat April lepas, terdapat 564 PPDK di seluruh negara yang memberi manfaat kepada 18,760 orang kurang upaya, membabitkan 5,144 penyelaras dan petugas. Beliau berkata sehingga 31 Mei lepas, sejumlah 654,270 OKU telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat tertakluk pada Akta OKU 2008, kurungan Akta 685 dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab sosial. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyarankan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia di negara ini diminta merangka serta merancang memperluaskan pengajian bagi mendaftar lebih ramai pelajar dalam bidang teknikal dan vokasional. Saranan itu dibuat oleh beliau untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13. MTUN merangkumi Universiti Malaysia Pahang, Universiti Tun Hussein Onn, Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Katanya dalam RMK13, kita harap MTUN dapat merangka dan merancang untuk memperluaskan pengajian untuk mendaftar lebih ramai pelajar dalam TVET. Mengulas hasil lawatan ke UMP, Khalid mengakui berpuas hati dengan perjalanan dan pencapaian universiti itu yang berada pada landasan tepat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara. Katanya UMP adalah antara universiti teknikal yang membabitkan pengajian TVET. Katanya dari segi kebolehan pasaran, sebanyak 98% pelajar yang dikeluarkan daripada UMP mendapat pekerjaan iaitu melebihi universiti awam atau MTUN yang lain. Sebanyak 20% graduan UMP mendapat gaji melebihi 3,000 ke atas
kerana hubungan baik dan rapat dengan pihak industri. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, semua pihak terbabit perlu akur dengan keputusan pengagihan kerusi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagi memastikan kemenangan gabungan itu pada pilihan raya negeri di 6 negeri. Beliau berkata demikian ketika membuat gesaan itu berkata, keputusan mengenai perkara itu dijangka diumumkan Majlis Pakatan Harapan dalam tempoh sehari dua ini. Kita dah pun bertemu di peringkat apa yang dipanggil sebagai Presidential Council. Itu terpulanglah kepada keputusan yang dalam masa 2-3 hari lagi kita akan dapat tahu. Dia itu adalah kata putus, ya. Apabila Majlis Presiden telah pun memutuskan, saya harap supaya semua pihak di peringkat negeri akurlah dengan keputusan yang telah dibuat tersebut. Kalau tidak, tak ada kesudahan yang susah. Dan nanti kalau kita tak akur, tak memperakukannya, nanti akan ada perasaan tak puas hati dan akhirnya nanti kita tak dapat mengurus pilihan raya dengan baik. Yang penting kita nak menang. Muhammad yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata, selepas kerusi selesai dibahagikan sesama komponen PH dan BN, tiada lagi rundingan berhubung soal berkenaan. Mengenai persiapan jentera PRN BN di Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu selain Pulau Pinang, beliau mengakui berpuas hati kerana kesemuanya berjalan lancar. Mengulas mengenai gelombang Perikatan Nasional, Muhammad yang juga Menteri Pertahanan menegaskan jentera parti itu perlu memperkasakan diri sendiri. Seterusnya menyusun gerak kerja dengan baik berdepan PRN 6 negeri terbabit. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim yakin ahli UMNO akan menyokong kuat Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri nanti. Beliau berkata ramai yang masih tidak puas hati dengan corak kepimpinan UMNO sekarang. Kedah, Kelantan, Terengganu, UMNO tak akan menyokong UMNO sendiri. Mereka akan menyokong PN. Situ kita akan menang. Cantik. Di Selangor, UMNO akan menyokong PN. Cantik. Di Penang, kita sedang bertaruh hebat. Tak berincang yang. Silap kita mengantar. Beliau turut menyatakan keyakinan sama yang senario itu akan berlaku di Negeri Sembilan. Jelas Syahidan ia terbukti berlaku ketika pilihan raya umum ke-15 lalu apabila beliau menang 31,458 undi yang mana selebihnya diundi oleh ahli UMNO. Tahu di Arau, ahli PAS 11,000, ahli Bersatu 3,000, jumlah 14,000. Saya dapat 31,000. Siapa yang sokong saya? UMNO. Yang masuk UMNO, yang masuk PAS, saya seorang kan. Orang semua tak masuk. Tapi yang mari lagi tuan-tuan 16,000. Siapa dia? Saya kata tak payah masuk. Masuk pun buat kacau parti kita kata. UMNO sekarang ni tuan-tuan sedang dihina oleh rakyat. Rakyat hina hampa. Tuan-tuan tak hina macam mana? Bila Tony Puah kata kerajaan ini UMNO ni adalah parti korup. Tuan-tuan dia sebut parti korup. Hampa tak malu. Sementara itu, Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Emriati Samsudin turut mempunyai anggapan sama dan mendakwa menerima mesej rintihan daripada rakan-rakannya daripada parti UMNO yang kecewa dengan apa yang berlaku kepada parti itu sekarang. Malah katanya UMNO sebenarnya tahu akan keadaan itu tetapi berada dalam sindrom penafian dan mengeluarkan kenyataan kononnya ahli mereka sudah menerima sekadar untuk menyedapkan hati. Barisan Nasional memohon Mahkamah Rayuan untuk membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di kawasan Parlimen Marang semasa pilihan raya umum ke-15. Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arif berkata calon BN bagi kawasan itu, Jasmira Osman, pada 28 Jun lalu telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu sehari sebelum itu. Pada 27 Jun, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Hassan Abdul Ghani telah menolak petisyen pilihan raya daripada Jasmira dan memerintahkan pempetisyen membayar kos RM50,000 kepada Hadi. Media sebelum ini melaporkan petisyen itu difailkan pada 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said dilaporkan berkata, antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu melibatkan dakwaan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif Apencen, Aibelia dan Student antara 15 dan 17 November tahun lepas menjelang PRU15. Semasa PRU15, Hadi mengekalkan kerusinya dengan majoriti 41,729 undi
menewaskan 3 lagi calon, Jasmira, Azhar Abdul Syukur dan Zarawi Sulong. Selain marah, Barisan Nasional juga memfailkan petisyen pilihan raya bagi mencabar keputusan PRU15 untuk kerusi Parlimen Kuala Terengganu, Kemaman, Gua Musang, Putrajaya, Masjid Tanah dan Segamat. BN menang petisyen pilihan raya untuk membatalkan keputusan PRU15 di Kuala Terengganu, membabitkan ahli parlimennya Ahmad Amzad Hashim. Bagaimanapun, BN tidak berjaya dalam petisyen pilihan raya untuk Parlimen Putrajaya. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.